Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapkan khasnya untuk Madam Khadijah binti Muhammad Kudus yang telah memberikan tugasan kepada kami, tugasan business plan pada subjek keusahawanan Islam AFM 2243. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam Khadijah binti Muhammad Kudus kerana telah memberikan tunjuk ajar kepada kami semua dalam membuat setiap bab dalam business plan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kumpulan saya kerana telah memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama yang sangat terbaik dalam menjayakan hasil ini. Semoga Madam boleh menerima hasil kami dengan tangan terbuka, insyaAllah. Jom kenali ahli-ahli kami yang bekerjasama dalam menjayakan perniagaan. Muhammad Saleh Hanafi bin Zakaria, DHU 2019 24411. Afiq Haziq Zikri bin Hairulizan, DHU 2019 24416. Adam bin Sa'ad, DHU 2019 24491. Atiyah binti Muhammad Sofyan, DHU 2019 24479. Dan Nur Ain Syarika Munirah binti Mat Amin, DHU 2019 24413. Sekian, terima kasih. Nama perniagaan Mi Seafood Muar. Kami memilih nama perniagaan Mi Seafood Muar kerana makanan ini sangat terkenal di daerah Muar. Mi Seafood juga mempunyai rupa bentuk yang sangat unik, seolah-olah berpusing seperti cengkarang seafood. Selain itu, mi ini juga merupakan makanan ringan yang digemari masyarakat tempatan di negeri Johor. Kami telah memulakan perniagaan kami pada 22 Disember tahun 2020. Kami memilih Mi Seafood sebagai perniagaan kami kerana kos pengeluaran yang sangat kecil hanya menggunakan bahan-bahan asas, harga yang sangat berpatutan, mudah dimasak dan dimakan, merupakan makanan ringan serta akhir sekali tahan lama. Jadi, apa anda akan lakukan? Bantu kami, sokong perniagaan kami. Jangan risau, kami bukan dari galaksi yang sangat jauh. Anda mahu mengenali kami lebih lagi? Lawati pusat operasi kami di Lot 1, G9, Jalan Pertiwi, Manuri 55100 Kuala Lumpur. Waktu operasi kami adalah Ahad hingga Khamis 8 pagi hingga 5 petang. Sekiranya anda masih belum jumpa penyanyi saya, hubungi kami di talian khidmat pelanggan iaitu Encik Zaharin pada talian 0392819881. May support with you. Visi kami adalah untuk menjadi peneraju utama dalam membangkit selera tradisi warisan. Misi kami pula adalah untuk sentiasa selangkah ke hadapan dan menjaga kualiti perkhidmatan secara profesional berteraskan pemikiran inovatif, kompeten dan berwawasan. Tujuan kami mensasarkan jualan ini adalah supaya lebih diberi tumpuan oleh komuniti setempat, khususnya para pelajar. Di samping kami memperkenalkan semula makanan tradisi ini, kami menggagalkan supaya dengan jumlah permintaan yang tinggi mampu untuk menembusi harga pasaran. Dalam masa yang sama, objektif kami adalah untuk memperkenalkan semula dengan idea-idea yang baru supaya dapat dirasai kenikmatan dan kelainannya bersama dengan semua pengguna. Akhir sekali, apa yang kami lakukan adalah dengan memasukkan elemen-elemen inovatif yang bertujuan untuk memelihara makanan tradisi ini supaya tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Logo perniagaan kami, gambar siput itu adalah melambangkan Mi Seafood. Api pula melambangkan semangat membara kami dalam mengekalkan makanan tradisi. Merah pula melambangkan keberanian kami dalam mencuba sesuatu yang baru.
Warna kuning pula melambangkan kreatifan kami dalam mencetuskan idea baru. Dan akhir sekali, warna coklat yang kami gunakan adalah melambangkan ketelitian kami dalam menghasilkan kerja yang terbaik. Ketua Pegawai Eksekutif adalah Encik Afiq Haziq Zikri bin Hairulizan. Pengurus Kewangan adalah Encik Muhammad Zahrin Hanafi bin Zakaria. Pengurus Sumber Manusia Encik Adam bin Sa'ad. Pegawai Pemasaran adalah Cik Nur Ain Syafiqah Munirah binti Mat Amin. Dan akhir sekali, pengurus operasi adalah Puan Atiyah binti Muhammad Sufian. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif, gaji pokok adalah sebanyak RM2,500, KWSP adalah sebanyak RM325, SOKSO RM43.75 dan jumlahnya sebanyak RM2,868.75. Bagi pengurus kewangan pula, gaji pokok adalah sebanyak RM2,300, KWSP sebanyak RM299, SOKSO sebanyak RM40.25 dan jumlahnya adalah sebanyak RM2,639.25. Bagi pengurus sumber manusia, gaji pokok adalah sebanyak RM2,000, KWSP sebanyak RM260, SOKSO sebanyak RM35 dan jumlahnya adalah RM2,295. Seterusnya, bagi pegawai pemasaran, gaji pokok adalah sebanyak RM1,800, KWSP sebanyak RM234, SOKSO sebanyak RM31.50 dan jumlahnya adalah sebanyak RM2,065.50. Akhir sekali, bagi pengurus operasi, gaji pokok adalah sebanyak RM1,600, KWSP sebanyak RM208, SOKSO RM28 dan jumlahnya adalah RM1,836 dan jumlah keseluruhan bagi gaji kaki tangan adalah sebanyak RM11,704.50. Hai, saya akan menerangkan tentang perancangan pemasaran dalam syarikat kami. Antara perancangan pemasaran syarikat kami adalah dari segi promosi, media sosial, reka bentuk laman sesawang dan diskaun. Dari segi promosi, kami akan meningkatkan gaya komunikasi kami terhadap pelanggan supaya dapat meyakinkan pelanggan untuk membeli produk kami. Dari segi media sosial, kami akan memperkenalkan produk kami melalui atas talian seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Dari segi reka bentuk laman sesawang, kami akan memaparkan gambar produk kami yang menarik dalam setiap laman sesawang yang kami sediakan. Dari segi diskaun, kami akan memberikan diskaun kepada pelanggan kami supaya dapat mengekalkan pelanggan yang biasa membeli produk kami. Seterusnya, saya akan terangkan tentang sasaran pasaran dalam syarikat kami. Dalam sasaran pasaran yang kami telah sasarkan, terdapat 6 golongan, iaitu golongan pertama terdiri daripada kalangan pelajar, terutamanya daripada pelajar kolej, dan yang kedua iaitu pensyarah. Yang ketiga, kanak-kanak. Yang keempat, remaja. Yang kelima, dewasa. Dan yang terakhir sekali, kawasan kejiranan. Jadi, keenam-enam golongan inilah yang kami sasarkan untuk membeli produk kami. Selain itu, strategi pemasaran dalam syarikat kami mengikut strategi analisis SWOT yang kami telah tetapkan. Strategi yang pertama iaitu kekuatan dan peluang. Tindakan yang kami ambil adalah memperbanyakkan promosi di pelbagai lokasi agar lebih ramai pelanggan. Seterusnya, laman web dan aplikasi dikendalikan dengan baik. Strategi yang kedua adalah kelemahan dan ancaman. Tindakan yang kami buat adalah membuat inovasi pada produk agar ada perbezaan dengan pesaing lain dan sentiasa menjalinkan hubungan baik
dengan pelanggan. Strategi yang ketiga iaitu kelemahan dan peluang. Tindakan yang kami lakukan adalah menjadikan pesaing sebagai motivasi untuk syarikat terus maju dan mempelbagaikan variasi mi seafood. Strategi yang terakhir iaitu kekuatan dan ancaman. Tindakan yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan pelanggan di atas talian dengan baik dan mesra dan mengekalkan konsep inovatif. Seterusnya, ramalan jualan. Kami telah meramalkan ramalan jualan kami selama 1 hari, 1 bulan dan 1 tahun. Ramalan jualan sehari sebanyak RM666, sebulan pula sebanyak RM19,980 dan setahun sebanyak RM239,760 Malaysia. Seterusnya, bahan mentah untuk menghasilkan produk kami iaitu mi seafood muar. Bahan mentah terdiri daripada minyak masak kuantiti sebanyak 200 kg, tepung gandum 100 kg, tepung sagu 200 kg dan berwarna kuning 500 ml. Jadi, jumlah harga bagi bahan mentah itu tadi adalah sebanyak RM1,920. Saya akan merangkan tentang rancangan produk mi seafood muar. Pembuatan mi seafood, tepung gandum, tepung sagu, warna kuning dan air. Campurkan keempat-empat bahan, tepung diuli, kemudian dimasukkan ke dalam pencetakan mi. Mi akan dijemur dan digoreng. Minyaknya banyak seperti pisang goreng, digoreng seperti kerupuk. Akhirnya, mi seafood sudah siap untuk dimakan atau dibungkus. Sedapnya. Mi seafood muar boleh didapati di kedai kami. RM2 je tau. Tahu. Hai semua, perniagaan yang baik semestinya datang daripada idea yang hebat. Dalam melakukan bisnes pasaran, kami perlukan idea yang tepat dan menarik agar semuanya berjalan dengan baik. Langkah penjualan produk amat bergantung pada idea yang kreatif dan inovatif. Hal ini kerana benih yang elok pasti menumbuhkan pohon yang rindang. Promosi adalah salah satu cara diberikan oleh kami untuk mendapatkan info dengan mempengaruhi pelanggan kami. Dengan ini, para pelanggan akan tertarik dengan produk kami dengan kaedah promosi kami. Justru, kami menggunakan 2 kaedah utama iaitu sistem atas talian atau online dan sistem konvensional. Sistem atas talian. Strategi ini amat berkesan dengan keadaan negara yang sedang dilanda wabak penyakit COVID-19. Sama itu pula, pengaruh media amat dekat dengan jiwa remaja kini. Hampir setiap hari, para remaja khususnya akan mencari bahan makan ringan untuk dibawa bersama semasa membuat apa-apa tugasan. Di kesempatan ini, kami mengambil inisiatif untuk mempromosikan melalui online. Contoh aplikasi ialah Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya akan menjadi medan utama kami mempromosikan produk mi seafood. Seterusnya, kaedah konvensional. Strategi ini memerlukan kos untuk memperluaskan produk kami. Tambahan pula, sasaran kami ialah kawasan kejiranan dan remaja. Alat bantuan yang diperlukan oleh kami ialah banner dan flyers. Baiklah, syarikat kami telah pun membuat perancangan pengeluaran bagi produk kami mi seafood. Harga sebungkus dan sosnya RM2. Berapa? Sehari, Yang Raja Enterprise mengeluarkan 333 bungkus berjumlahkan RM666 sehari. Ramalan purata jualan dalam sebulan pula merangkumi RM19,980 menghasilkan 900 bungkus. Cara mengira pengeluaran dalam sebulan. Kami membahagikan ramalan dalam sebulan iaitu RM19,980 dibahagikan dengan sebungkus mi seafood RM2. Maka dalam sebulan kami menganggarkan mi seafood dapat dihasilkan sebanyak 9,990 unit. Dalam sehari, Yang Raja Enterprise menganggarkan
500 bungkus dapat dihasilkan. Bagaimana caranya? Dengan membahagikan bilangan pengeluaran sebulan sebanyak RM19,980 dibahagikan dengan 40 hari kami beroperasi selama sebulan, maka 500 unit mi siput kami dapat menghasilkan dalam masa sehari. Hai semua, hari ini saya akan menerangkan kepada anda mengenai perancangan kewangan dalam perniagaan kami, iaitu perniagaan Mi Seafood Muar. Yang pertama ialah kos permulaan bagi memulakan perniagaan kami. Antaranya ialah belanjawan pentadbiran, belanjawan pemasaran dan belanjawan operasi. Apa itu belanjawan ya? Belanjawan ialah satu pernyataan formal tentang perancangan pihak pengurusan dalam bentuk kuantitatif. Maksudnya, apa-apa perancangan yang dibuat oleh pihak pengurusan akan dinyatakan secara formal dalam bentuk angka untuk dikomunikasikan kepada ahli organisasi. Belanjawan pentadbiran. Apa itu belanjawan pentadbiran? Di samping penggajian pekerja, pembelanjaan membeli peralatan yang menjadi aset tetap syarikat perlu dinyatakan dan disenaraikan. Pembelanjaan bulanan dan belanja lain-lain diambil kira dalam perancangan perniagaan yang dicadangkan. Belanjawan pentadbiran perniagaan kami ialah sebanyak RM20,299. Belanjawan pemasaran. Apa maksud belanjawan pemasaran ini? Belanjawan pemasaran ialah belanjawan yang diperuntukkan dan disediakan untuk memasarkan sesuatu produk atau perkhidmatan. Peruntukan belanjawan promosi jualan boleh dilihat berdasarkan kedudukan sesuatu keluaran di dalam pasaran. Jumlah belanjawan pemasaran kami ialah sebanyak RM800. Belanjawan operasi. Belanjawan operasi pula adalah belanjawan yang menggariskan aktiviti sesebuah syarikat. Secara umumnya, belanjawan yang terkandung di dalamnya bertindak sebagai jadual sokongan. Daripada belanjawan ini juga, satu penyata pendapatan proforma dapat disediakan untuk mengetahui tahap keuntungan syarikat jika belanjawan yang dibuat tercapai. Jumlah belanjawan operasi dalam perniagaan kami ialah sebanyak RM49,230. Kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan. Apa pula kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan ini? Kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan merupakan kos yang terlibat bagi membiayai keperluan-keperluan untuk memulakan perniagaan. Penyediaan jadual ini dibuat dengan menyatukan semua input yang terdapat dalam bajet pemasaran, bajet operasi dan bajet pentadbiran. Kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan dalam perniagaan kami berjumlah RM81,127. Anggaran jualan dan bahan mentah dalam perniagaan kami. Anggaran jualan bagi perniagaan kami pada tahun pertama ialah sebanyak RM241,460 dan pada tahun kedua pula sebanyak RM301,825. Pada tahun ketiga sebanyak RM392,000 dan RM373. Untuk bahan mentah pula pada tahun pertama sebanyak RM23,000, pada tahun kedua RM28,000 dan tahun ketiga RM37,440. Penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai menunjukkan aliran masuk dan aliran tunai bagi sebuah aktiviti perniagaan pada satu tempoh tertentu. Untuk tahun pertama berjumlah RM279,000 dan RM397. Tahun kedua pula berjumlah RM301,000 dan RM825. Dan pada tahun ketiga pula sebanyak RM392,000 dan RM373. Penyata untung rugi. Bagi tahun pertama, syarikat kami memperolehi sebanyak RM220,000 dan RM767. Bagi tahun kedua, syarikat kami memperolehi sebanyak RM260,000 dan RM381. Bagi tahun ketiga pula sebanyak RM340,000 dan RM866. Penyata
kedudukan kewangan. Bagi tahun pertama, yang kedudukan kewangan syarikat kami berjumlah RM122,522. Bagi tahun kedua pula berjumlah RM201,805. Bagi tahun ketiga pula berjumlah RM356,936. Sebagai kesimpulan, semua perancangan dalam syarikat kami dari segi belanjawan pemasaran, belanjawan pentadbiran, belanjawan operasi, sale projection dan purchase projection, semuanya kami menyediakan perancangan perniagaan yang sistematik. Dengan semua perancangan ini, kami akan memastikan bahawa perniagaan Mi Seafood Muar ini dapat menjadi lebih maju. Selain itu, pengurusan yang efektif dan perkhidmatan yang terbaik dapat membantu syarikat kami memperoleh banyak keuntungan dalam penjualan. Perniagaan ini juga akan berdiri dengan kuat dan kami yakin syarikat kami akan menjadi syarikat Bumiputera yang terbaik dan terkuat di Malaysia walaupun kami baru dalam bidang perniagaan.